Okay, so kita buat ulang kaji perbincangan soalan kertas 2 untuk set yang kedua lah, set yang lain. Okay, so soalan pertama adalah tentang tolok skru micrometer. Okay, tolok skru micrometer. Jadi pertama sekali soalan dia tanya apakah nama bahagian ini X. Okay, so jawapan adalah Rachel. Okay, Rachel ataupun dalam bahasa Inggeris Rachel knob lah. Okay, kita boleh pusingkan X ini. Okay, tapi sebelum ni biasanya kita akan pusingkan yang utama. Okay, yang skala utama ini. Okay, nama dia timber lah. Okay, timber scale. Okey, lepas tu apakah fungsi X ini? Okey, supaya kita tidak mengenakan tekanan yang berlebihan. Okey, bila kita pusing sampai kita dengar bunyi klik, okey, itu adalah bacaan. Okey. Kadang-kadang kita boleh pusing sampai bagi tekanan yang sangat besar. So kita tak nak bagi tekanan yang besar untuk mengubah dia punya size. Okay, mungkin kita terkempiskan dia punya ketebalan. So X ini adalah untuk mengelakkan tekanan yang berlebihan. Okay, so jawapan ini nanti saya akan share lah. Okay, saya akan share. Okay, lepas tu Raja menunjukkan bacaan pada tolok skru mikrometer apabila rahang ditutup. Okey. Sepatutnya adalah Raja 1.1 lah. Okey. 1.1. Okay, that means you tengok sekarang gambar ini, bila saya dah tutup, nampak sebenarnya dia tidak pulang kepada kosong. Okay, dia tidak pulang kepada kosong. So that means dia ada rarat sifar. Okay, dia ada rarat sifar. So yang ini dia rarat sifar positif ke negatif. Okay, so mungkin you tak pasti sebab di atas dia tak tulis pun. Okay, sini kita tak tahu dia sama ada adalah 45 ke atau 5. Okay, okay, tapi kita tengok ke bawah. Okay, yang ini gambar adalah bacaan apabila ada satu bola telah dikepit. Okay, bola dikepit. So kita boleh baca atas adalah skala yang nombor bulat 0, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Yang bawah adalah 0.5. Okey, 0.5, 0.5, 0.5. So ini 0.5, 1.5, 2.5. So you tengok yang sebelum itu adalah 2.5. Okey, 2.5 lepas tu tambah apakah skala yang selari dengan skala utama. Okey, 30 kan. So di sini kita ada 0.30. Okey. So sama dengan 2.80. Okey, ini adalah bacaan apabila bola dikepit. Okey, 2.80 mm. Tetapi anda jangan lupa kita ada ralat sifar tadi kan. Okey, yang ralat sifar tadi kita nampak ada sini dekat sini 25 30. Okay, so that means nombor dia kalau sini 0, yang atas adalah 5 and then 10 and then 15 kan. Okay, so dekat atas sini dia punya ralat adalah ralat positif kan. Okay, 0. Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sepatutnya macam ni. Okay, so mungkin dekat sini dia ada tapi tak tertutup, tak nampak sangat. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so that means dia punya ralat sifar adalah positif 0.02 mm. Okay, so daripada bacaan tadi 2.80, okay, tolak positif 0.02, kita dapat 2.78 nm. Okay, so ini jawapan untuk yang last. Okay, untuk bacaan yang last tadi. Okay, 2.78.
Okey ya, ni soalan satu. Okey, boleh. Okey, so biasa you tengok kalau dia satu markah saja, you tak payah tunjukkan bekerja gila lah. Okey, terus sahaja tuliskan jawapan. Okey, so sini juga jangan lupa tuliskan unit. Kalau you jawapan betul, unit tak tulis, tak ada markah. Okey. Okey, next soalan 2. Okey, macam menunjukkan seorang atlet lompat jauh yang mempunyai GC 50 kg sedang melakukan lompatannya. Okey. Namakan daya yang terlibat semasa atlet tersebut mendarat di atas pasir. Okey, so jawapan daya impuls. Okey. Beza impuls dengan daya impuls adalah impuls. Okey, kalau impuls formula dia adalah FT. FT sama dengan MV tolak MU. Di mana impuls, you tengok sini adalah momentum akhir tolak momentum awal. So definisi untuk impuls adalah perubahan momentum. Okey, perubahan momentum. Okey, untuk daya impuls dia adalah sejenis daya. Okey, sejenis daya. So F sama dengan MV tolak MU bahagi T. Di mana kita tengok sini bila ada formula untuk masa tambah satu perkataan kadar. Okey, kadar perubahan momentum. Okey, kadar perubahan momentum. Okey ya. Okey, next. Apa yang akan terjadi kepada magnitude daya jika pasir digantikan dengan batuan halus? Okey, so kalau pasir saya ganti dengan batuan halus, so dia akan rasa lebih sakit kan? So that means sebenarnya ini sebab pasir lebih keras, pasir lebih lembut daripada batuan. So batuan dia akan mengurangkan apa? Mengurangkan masa. So bila T dah berkurang, so F akan bertambah. So daya akan bertambah. Okey, daya akan bertambah. Okey, kemudian dia minta kita kirakan kadar perubahan momentum. Okay, jika hal lajunya ialah 8 meter per saat sebelum badannya menyentuh pasir dan dia ambil masa 4 saat untuk menyentuh pasir. Okey, di sini ada satu kesilapan ya. Okey, sebab kadar perubahan momentum atlet tersebut jika hal laju 8. Okey, so bila sentuh pasir, akhirnya dia punya hal laju adalah kosong kan. So di sini V hal laju adalah kosong. Okey, dan untuk U adalah 80. Okey, sebab bila anda berhenti kan, berhenti adalah kosong. And then sebelum itu adalah 80. Lepas tu masa adalah 4. So di sini sepatutnya jawapan anda uh, dapat negatif. Okey, negatif berapa? 1000 kan? Okey, lepas tu dapat 1000. Okey, dapat 1000 ah. Okey, negatif maksudnya dia bertentangan, opposite. Okey, opposite to us. Okey, maksudnya dia bertindak ke arah kita. Okey, sama juga unit boleh tulis dalam Newton ataupun kgms negatif 2. Okey, ini soalan 2. Okey ya. Okey, cadangan bagaimana untuk membolehkan atlet mendarat dengan lebih selamat. So biasanya membengkokkan kaki. Okey, membengkokkan kaki. Okey. Jangan anda tulis menambahkan masa. Ya, menambahkan masa tapi macam mana? Okey, macam mana? Cara dia membengkokkan kaki. Okey, tuliskan cara yang spesifik. Jangan tulis secara umum saja. Kalau you nak selamat, membengkokkan kaki untuk menambahkan masa sentuhan. Okey, untuk menambahkan masa sentuhan. Okey.
Okey, okey next. Okey, soalan 6 sebab soalan 3, 4, 5 dia tak ada set lain, hanya satu sahaja. Kita terus skip pada soalan 6. Okey, soalan 6. Okey, raja di bawah menunjukkan kegunaan transistor dalam suatu lita. So, jenis transistor yang digunakan. Okey, so you tengok dekat sini, arrow ini. Okey, selalu ingat P kepada N. P kepada N. So, NP, N. So, you tahu transistor ini adalah MPN. Okey, jenis transistor adalah MPN. Okey, dalam exam pun tanya kan. Okey, so tengok sahaja arrow ini, positif kepada negatif. So, tengah adalah P, N. So, MPN. Okay, next. Transistor itu dihidupkan apabila voltan tapak V2 adalah sekurang-kurangnya ataupun lebih daripada 2 volt. Tuliskan satu persamaan untuk menunjukkan hubungan antara IB, IC dan IE. Okay, so untuk lita ini, IB adalah arus tapak. Okay, arus tapak. Okay, and then IC adalah arus pengumpul. Okay, arus pengumpul. Dan di sini IE adalah arus pemancar. Okay, emitter. Okay, so persamaan dia kita tahu sebenarnya IB tambah IC sama dengan IE ya. Okay, ada orang baru masuk. Okay, IB tambah IC sama dengan IE. Okay, IB tambah IC sama dengan IE. Okay, okay next. Hitung nilai minimum R2 apabila transistor itu dihidupkan. Okay, so kita nak guna formula. Kita nak pastikan okay, V2 dia boleh dihidupkan apabila dia sekurang-kurangnya 2 volt kan. Okay, so that means di sini kita nak carikan berapa R2 sini. Okay, so kalau di sini 6 volt, sini 2 volt, jadi di sini adalah 4 volt. Okay, sebab beza keupayaan daripada A ke B adalah 6 volt. Okay, so sama juga di sini. Daripada A ke B adalah 6 volt. So kalau di sini 2 volt, sini adalah 4 volt. Kalau sini 3, sini pun 3. Okay, soalan saya tanya rintangan. Okay, rintangan. Okay, so formula dia kita tahu V sama dengan IR. Okay, V sama IR. So bila rintangan dia tinggi, maka voltan pun tinggi. Sedangkan mereka mempunyai arus yang sama. Okay, so macam mana kita nak buat? So kita akan buat pecahan. Okay, so V2. Okay, kita nak carikan rintangan untuk V2. So di sini V2 adalah 2 volt bahagi 6 volt sama dengan R2 bagi R2 tambah 1500. Okay, ini maksudnya kita tambahkan dua rintangan. Tadi kita ada 2 kan. Okay, satu 1500, satu R2. Kita tambahkan dua rintangan, itu adalah jumlah dia. Okay, jumlah rintangan. Sebab kita tahu kalau sini 2 volt, sini adalah 4 volt. So, tambahkan dua-dua punya rintangan, dia corresponding kepada 6 volt. So, kalau R2, dia hanya untuk 2 volt. So, carikan berapa ohm untuk rintangan. So, R2 sama dengan 750. Okay ya. Okay, kemudian perintang R2 digantikan dengan perintang peka cahaya PPC yang mempunyai rintangan tinggi apabila gelap. So, nyatakan sama ada mentol itu akan menyala pada waktu siang. Okay, jelaskan jawapan anda. So, kita tahu
PPC ini dia hanya akan menyala pada waktu waktu malam saja. Sebab waktu pagi dia punya rintangan adalah kecil. Okey, rintangan kecil. So you jelaskan dia sama ada, okey. Kalau you tak tahu, at least you tulis ya atau tidak. Sebab dia ditanya anda, nyatakan sama ada akan menyala atau tidak. So satu markah dia akan menyala atau tidak, dia tidak akan menyala. Okey. So kenapa? Sebab rintangan adalah kecil. So voltan dia akan jadi kecil. Okey, rintangan kecil, so voltan kecil. Voltan tapak kecil. Okey, selain daripada uh, digunakan sebagai satu switch, nyatakan kegunaan lain transistor. Okey, so kita tahu dia adalah amplifier. Okey, amplifier arus. Okey, dalam bahasa Melayu, amplifier dia adalah apa? Pembesar. Pembesar arus. Okey, pembesar arus. Okey. Okey, next kita tengok soalan 7. Okey, so baca soalan dengan baik. Raja menunjukkan sebuah penjana AU. Okey, so generator kita nak buat apa sebenarnya untuk generator? Tujuan penjana adalah untuk apa? Untuk hasilkan daya ke hasilkan arus? Hasilkan daya ke arus? Ambilkan satu. Kalau di pasar malam yang generator penjana itu dia adalah untuk menghasilkan arus kan. So kalau untuk arus kita pakai tangan kiri ke kanan. Kita pakai tangan kanan Okey. Okey, petua tangan kanan Fleming. Okey, petua tangan kanan Fleming. Ini untuk arus. Okey, arus aruhan. Okey, kalau untuk motor untuk motor kita pakai kiri, petua tangan kiri Fleming. Okey, ini untuk menghasilkan daya ataupun gerakan. Okey, contohnya kipas. Kipas kita nak dia pusing. So kita perlu berikan arus. Okay, we have to supply the current. Berikan arus supaya kita dapat daya. Untuk pasar malam yang generator penjana itu, kita nak arus. So kita kena berikan gerakan. Okay, supaya kita dapat arus. Okay. Okay, so di sini kita tahulah dia akan pakai penjana. Okay, penjana arus. So kita akan pakai tangan kanan Fleming lah. Okay. Okay, so kita tengok soalan dia. Okay, yang ini sebenarnya kalau kita nampak yang ini dia adalah ulang alik. Okay, arus ulang alik. Okay, so kalau kita nampak ada arus carbon commutator yang pasang kiri kanan itu adalah untuk arus terus. Okay, arus terus. Okay, saya sharekan PowerPoint supaya nampak. Um, 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 um.
Okey, so you nampak di sini. Okey, di sini untuk arus ulang-alik kita pakai gelang gelincir. Okey, gelang gelincir. Okey, so apa fungsi dia? Supaya dia anchor ini sentiasa bersambung dengan litar luar. So, dia akan menyebabkan arus kita akan selalu ulang-alik. Okey, selalu ulang-alik. So, contohnya kalau dia pusing daripada AB ke atas, CD ke bawah. Okey, selepas pusing satu putaran, dia akan terbalik. Okey, dia akan pusing balik. Arus dia masuk dengan cara yang berbeza. Okay, tetapi untuk arus terus, untuk arus terus kita pasang commutator. Okay, yang dekat kiri kanan kita ada berus karbon. Okay, so dia akan pastikan dia pusing satu arah saja. That means AB akan selalu AB ke atas, CD ke bawah. Okay, kemudian CD akan ke atas, AB ke bawah. Dia akan pusing pada satu arah sahaja. Okay, contohnya di sini adalah arah ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. Yang untuk ulang-alik, dia sekejap pusing ke kanan, lepas tu pusing ke kiri, lepas tu pusing ke kanan, pusing ke kiri. Okay. So, apakah masuk medan magnet? Okay, medan maksudnya kawasan. Kawasan di mana logam mengalami daya magnet. Okay, kalau apakah masuk medan elektrik? Apa masuk medan elektrik? So, kawasan di mana charge, kawasan di mana charge mengalami daya elektrik. Charge mengalami daya elektrik. Medan maksudnya kawasan. Apa maksud medan graviti? Dia adalah kawasan di mana objek ataupun jisim mengalami daya graviti. Itu sahajalah, nampak tak? Okay, so senang saja. Okay, alright, next. Modifikasi yang perlu dilakukan terhadap penjana AU dalam belajar untuk menjadikan sebuah motor. Okay, untuk menjadikan motor. So, apa yang kita nak buat untuk menjadikan motor? So, gelang gelincir kita kena tukar kepada commutator. Tadi saya tunjukkan yang gambar dia macam ring yang kiri kanan. Like this. Okay, digantikan dengan commutator. So, apa sebab dia? Menukarkan sambungan dengan berus karbon supaya menyebabkan arus terhasil dalam satu arah sahaja. Okay, kita nak tukarkan sambungan dia lah. Okay, sambungan. So, supaya dapat menghasilkan arus dengan satu arah sahaja. Okay. Okay, next. So keyword adalah menukarkan sambungan antara kegelong. So supaya menyebabkan arus satu arah sahaja. Okay, seterusnya. Okay, komponen yang harus menggantikan mentor. Okay, di sini sebab kita nak motor kan. So jawapan di sini adalah bateri. Okay, kenapa bateri? Sebab motor kita kena berikan arus. Okay, kita kena berikan arus. Okay, so kita pasangkan bateri. Okay, pasangkan bateri supaya ada arus.
Okay, untuk bagi dia pusing. Okay, untuk bagi dia pusing. Kalau dia kata saya nak tukar kepada penjana arus terus, so you pakailah. Boleh pakailah galvanometer ke ataupun mentor pun boleh. Okay. Okay ya. Okay, next. So, menunjukkan pandangan keratan rentas bagi kekelong dan magnet bagi motor arus terus. Okay, so motor kita kena pakai tangan kiri ya. Okay, tangan kiri. Okay, so tangan kiri. So, kalau masih ingat, okay, yang ibu jari adalah force, okay, daya. And then jari telunjuk adalah B. B untuk medam magnet. Okay. And then kita ada jari tengah adalah arus. Okay, I lah, FPI, arus. Okay, FPI. So, pakai tangan kiri, kita gunakan jari telunjuk, okay, daripada kiri ke kanan. Okay, so you punya jari telunjuk dari kiri ke kanan tunjuk ke sana, medam magnet dia. Dan kalau yang untuk titik ini, arus dia keluar. Okay, so jari tengah akan keluar. Okay, jari tengah keluar hadap anda. Okay, so kita punya daya adalah pergi ke atas. Okay, ke atas. Okay, so daya akan ke atas. So di sini kita nampak medam magnet dia berkumpul banyak di sini. Okay, berkumpul banyak di sini. And then untuk yang kedua ini, arus dia masuk. So bila masuk, jari tengah akan tunjuk ke dalam skrim. Okay, ke dalam skrim. So kita punya kita punya ibu jari akan tunjuk ke bawah. Okay, tunjuk ke bawah. Okay, so ni adalah lukisan lah. Lukisan untuk medam magnet. Okay, so you tengok lukis medam magnet paduan dan tunjukkan arah daya. Okay, so medam magnet dan juga daya. Labelkan daya. Okay, jangan label arrow saja, tapi tak tulis daya. Okay, kena tuliskan daya. Okay, daya. Okay ya. Okay, next. Modifikasi untuk bagi motor pusing dengan lebih laju. So, bilangan lilitan, bilangan yang lebih banyak. Okay, supaya dapat menghasilkan daya yang lebih besar. Okay. Kedua, magnet, kita pakai magnet yang lebih kuat supaya menghasilkan medam magnet yang lebih kuat. Okay. Okey ya. Okey, soalan 8, lepas tu kita tengok satu esei. Okey, Raja 8.1 menunjukkan kadar penyusutan radioaktif K dan L. Sumber radioaktif K dan L diletakkan di hadapan satu alat pengesan dan kadar bilangan dilakukan setiap 2 minit. Okey, so ini adalah graf dia. Namakan alat pengesan yang sesuai untuk digunakan. Okey, so sebenarnya kita ada banyak alat pengesan. Tapi yang paling baik biasanya kita guna tube GM. Okay, tube Geiger-Müller. Kenapa? Sebab tube ini dia boleh mengesan semua jenis radiasi. Okay, kalau contoh macam elektroskop bercaj yang dalam percubaan tu, dia hanya boleh mengesan alpha saja. Okay, mengesan alpha. Okay, so kita paling baik kita pilih tube GM lah. Okay, Geiger-Müller. Okay, Geiger-Müller. Okay, kalau you nak tulis kebuk awan pun boleh sebenarnya. Kebuk awan pun boleh.
Okay, next. Sumber mana yang mempunyai separuh hayat yang lebih panjang? Okay, so kita tengoklah. Yang lebih panjang adalah K. Okay. Saya tengok K dia selepas 10 minit, dia masih ada. Dia punya kadar adalah lebih tinggi daripada L. Okay. Tunjuk pada graf bagaimana separuh hayat dalam 8B1 ditentukan. Okay. So yang K macam mana kita nak dapatkan? Okay. So daripada 200 kepada 100. Kita carilah 100 ini. So kita gariskan. Okay. Saya guna pen merah. Okay. Sentuh kat sini. Kemudian turun baik. Okay. So 4 minit lah. 4 minit. Okay, ni untuk K lah. Sebab dia nak tanya jawapan K sahaja. Okay, okay, next. Hitungkan kadar perebutan K yang telah merebut. Okay, yang telah maksudnya sudah merebut. Bukan yang tertinggal. Okay, so kita tahu untuk satu separuh hayat adalah 4 minit. So selepas 20 minit berapa separuh hayat? Okay, so 20 bagi 4 kita dapat 5. 5 separuh hayat. So that means daripada 200, okay, kita satu separuh hayat, 2, 3, 4 dan 5. So bagi 2 5 kali lah. Okay, 200 bagi 2 jadi 100. 100 bagi 2, 50. 50 bagi 2, 25. 25 bagi 2, 12.5. 12.5 bagi 2, 6.25. Okey, ini 6.25 adalah yang tertinggal. Okey. Yang sekarang tinggal 6.25 per minit sahaja. Tapi dia tanya yang telah merebut. So, daripada 200 kita tolak 6.25, kita dapat 193.75 yang telah merebut, yang telah habis, telah keluar. Okey ya. Okey. Okey, next. Raja 8.2 menunjukkan satu sistem yang digunakan untuk mengesan rekahan dinding konkrit. Okey. So kita ada sumber radioaktif, kita ada pemegang dia. Lepas tu di sini adalah rekahan. Okey. So kita ada empat jenis radioisotop. Okey. Di sini saya nak tegurkan semasa anda jawab dalam percubaan. Okey, jenis sinaran biasanya kita guna gamma. Kenapa? Sebab kuasa penembusannya tinggi. Kita pakai tenaga yang lebih tinggi sebab kita nak mengesankan supaya dapat tembus dengan lebih dalam. Sebab mungkin dia letak di permukaan ataupun mungkin dia letak di dalam-dalam. So kita nak check sama ada di dalam-dalam dia letak ke tak. So kita perlu tembus dengan lebih banyak. Okay, so pakai gamma. Okay, kemudian saya nak tegur untuk separuh hayat. Okay, separuh hayat walaupun you tengok jadual, dia ada 74 hari, 31 hari, 8 hari. Okay, semua ni you jangan tulis nombor. Okay, dalam exam saya nampak ada yang tulis 200 lebih juta. Jangan tulis nombor. Tulis sama ada you nak panjang atau pendek. Itu sahaja. Okay, jangan tulis nombor. Kita nak separuh hayat yang panjang supaya kita tak perlu selalu tukar, selalu ganti.
Okay, sebab dia tahan lama, boleh digunakan lebih lama. So, tuliskan sahaja panjang atau pendek. Dalam esei pun sama. Okay, nanti saya tegurlah untuk esei. Okay, panjang. Lepas tu, keadaan fizikal, kita nak dalam pepejah supaya senang dikendalikan. Okay, pepejah sebab kita boleh pegang isi dengan lebih senang. Okay, so daripada ciri-ciri ini, kita tahu kita nak gamma, kita nak separuh hayar panjang, kita nak pepejah. So carilah. Okay, di sini kita ada gamma, so that means yang dua ini dah out. Kita nak separuh hayar lebih tinggi, so ini macam lebih tinggi. Kita nak cecair tak nak. So kita nak iridium 192. Okay, iridium 192. Okay, so jawapan iridium 192. Okay, next. Kita pergi pada satu soalan esei sahaja. Okay, ini soalan Form 4. Menunjukkan dua buah kapal kargo yang berlayar di lautan. Kapal kargo B dipenuhi dengan barang. Okay, dengan barang. So, apakah hubungan antara daya apung dengan berat kapal kargo? Okay, so di sini kita tengok, di sini kita tengok berat adalah pergi ke bawah. Okay, berat. Dan apa yang menyebabkan dia terapung? Okay, daya apungan FB. So, patutnya dua-dua ini adalah sama. Okay, adalah sama. So, daya apungan sama dengan berat kapal. Okay, daya apungan sama dengan berat kapal. Okay, berdasarkan Raja 9.1 dan 9.2, bandingkan isi padu air yang disesarkan. Okay, so you tengok sepatutnya mungkin tak berapa nampak. Okay, tapi you tengok dekat dia punya kapal. Okay, manakah satu dia punya air lebih banyak? Okay, so sepatutnya Raja 9.2 lah. Okay, 9.2. Dalam soalan exam, saya nampak sebab dia tanya pasal aras kan. Okay, aras kapal. Okay, so aras kapal ini, kalau you cakap tinggi, aras kapal, kalau yang Raja 9.1 ini tinggi ke rendah? You susah nak katakan aras dia tinggi ke rendah kan. Kita cakap aras kapal, kalau tengok di sini, aras kapal dia dia tak cukup dalam, dia cetek saja. Okay, aras air yang disesarkan adalah cetek, adalah sedikit. So di sini kita nampak aras dia sepatutnya lebih banyak. Lebih banyak kan. Okay, yang sini kita nampak aras dia hanya sedikit saja. Sampai di sini saja. So kalau you nak komen aras kapal, yang ini lebih kecil daripada sini. Betul tak? Sebab ini dia tenggelam dengan lebih banyak. Dan 9.1 dia tenggelam sikit saja. Okay. So better you guna perkataan seperti like dalam lah. Okay, dalam. Okay, so bandingkan isi padu air yang disesarkan. So isi padu air yang disesarkan oleh 9.2 adalah lebih daripada 9.1. Okay, so bila isi padu banyak, berat pun banyak juga. Okay, so formula kalau you masih ingat, okay, daya apungan adalah FB sama dengan V rho G. Mana V adalah isi padu air yang disesarkan dan rho adalah ketumpatan air dan G adalah 10 lah. Okay, 10. Okay. Bandingkan daya apungan. So, kita
kita tengok daya apongan 9.2 sebenarnya lebih daripada 9.1. Okey, kenapa? Sebab berat darjah 9.2 dia lebih tinggi. Okey, so berat darjah 9.2 lebih tinggi, so dia punya daya apongan yang perlu pun juga lebih tinggi. Okey, daripada formula tadi kita tengok V rho G kan. Sebab V dah banyak, jadi FB pun akan banyak. Okey, akan banyak. Okey, apakah hubungan antara daya apongan dengan berat air yang disesarkan? So, sebenarnya sama. Okey, daya apongan sama dengan berat air disesarkan. Apakah prinsip fizik yang berkaitan? Prinsip Archimedes. Okey, prinsip Archimedes. Ejaan pastikan betul Archimedes. Okey, kemudian jelaskan mengapa sebuah balon yang diisi dengan gas helium naik ke udara. Okay, so you bayangkan apa yang berlaku kepada gas. Okay, so dunia kita macam satu kotak. Okay, so ini adalah balon lah. Okay, balon. So bila isi dengan helium gas, okay, gas helium. Okay, kita tahu untuk balon dia ditindak oleh dua daya. Satu adalah daya tujar, iaitu daya apongan lah. Satu lagi adalah berat dia. Okay, berat dia. So, bila saya tukar gas balon menjadi helium. Okay, helium. So, apa yang berlaku adalah helium akan menjadi kurang tempat daripada udara sekeliling. Okay, udara sekeliling. So, bila dia tiba-tiba menjadi kurang tempat, so apa yang berlaku? Kita tahu dia akan ke atas. Okay, just like you imagine ini adalah air lah. So tiba-tiba kalau sesuatu objek ini dia menjadi kurang tempat, so dia akan terapung ke atas kan. Okay, terapung ke atas. So apa yang berlaku adalah daya tujar, okay, daya tujar sebenarnya daya apongan ini sebenarnya sama dengan berat udara yang disesarkan. Okay, berapa udara yang disesarkan, berat dia adalah sama dengan daya tujar. Tadi kita nampak persamaan kan. Dan juga satu penting, kenapa dia dapat apung? Sebab daya apongan dia lebih besar daripada berat balon. Kalau dia boleh apung ke atas. Kalau tak, nanti dia akan tenggelam ke bawah. Okay. So, ini jawapan 4 markah. Okay, nanti saya share jawapan ya. So, saya pergi kepada last. Okay, so modifikasi yang perlu untuk membolehkan balon membawa 3 atau 4 orang. Okay, ini satu yang penting. Ke altitude yang lebih tinggi. That means kita perlu apa? Perlu daya yang lebih besar. Okay, daya lebih besar dengan masa yang lebih pendek. Okay, 3 inilah. So kita tuliskan apakah modifikasi yang perlu buat untuk balon ini. Okay, so pertama untuk saiz balon sepatutnya lebih besar. Okay, lebih besar supaya daya tujar ke atas yang lebih besar dihasilkan. Sebab bila lebih besar, so isi padu udara yang disesarkan pun lebih banyak. Okay, pun lebih banyak. Kemudian kedua, bilangan pembakar. Kita nak lebih cepat, so kita guna lebih banyak pemanas udara supaya dia lebih cepat dipanaskan. Okay, lebih cepat dipanaskan. Okay, kemudian ketiga, jenis fabrik bagi balon, kita pakai sintetik nilon. Okay, sintetik nilon supaya dia lebih ringan dan lebih kuat. Okay, lebih ringan, lebih kuat. Okay, suhu udara, kita pakai suhu gas yang tinggi supaya ketepatan udara dapat dikurangkan. Okay, di dalam balon dapat dikurangkan.
Okey, kecepatan gas dikurangkan. Okey, next, jenis bahan untuk bakuh. Okey, biasanya kita pakai rotan. Okey, sebab apa? Supaya daya impuls dapat dikurangkan semasa mendarat. Okey. So rotan dia sebenarnya dapat panjangkan masa sebab dia lembut. Kalau dia pakai besi nanti bila dia dah turun, dia dah jatuh, nanti dia keraskan. So dia akan lebih sakit, menyebabkan daya impuls dia lebih tinggi. Okey, satu lagi tambahanlah. Balon udara diterbangkan di waktu pagi berbanding waktu petang. Kenapa? Supaya udara di persekitaran lebih sejuk. So pagi udara lebih sejuk. Okey. So dia akan dia ketepatan lebih tinggi. So balon, so kalau dia lebih panas, dia akan ketepatan lebih rendah, dia akan terbang dengan lebih tinggi. Okay, so imagine just like sama juga. Ini adalah satu kotak dunia kita, balon. Okay, balon. So kalau udara sini lebih sejuk, okay, so sini dia lebih panas, dia akan terapung dengan lebih banyak. Okay, so ini sahaja tentang perbincangan. Dan next week saya akan bagi lagi satu set soalan. Okay, kalau boleh saya mungkin bagi awal sikit lah. Kalau you ada masa boleh buat. Okay, so ada soalan nak tanya? Okay, so kalau tak ada, you buat dalam test pad atau buku latihan dan ambil gambar saja. Okay, ambil gambar dan terus hantarlah. Hantar dengan attachment. Sebelum pukul 1 boleh tak? Kena pukul 2. Pukul 2 lah, saya bagi pukul 2 lah, okay? Sampai pukul 2 lah. Okay, sekali lagi saya nak you all comment